KPM. Hello, Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Mari Bercerita bersama saya Sharifah Alia dan hari ini kita akan membaca bersama sebuah buku novel tingkatan 5 yang mengisahkan persahabatan antara seorang kanak-kanak lelaki yang bernama Richard Knight dari sebuah pekan kecil Turtle Lake, Wisconsin bersama idolanya yang merupakan seorang penyajak terkenal. Persahabatan itu telah mendorong impian Richard Knight untuk terus berkarya dalam menulis sajak. Mari kita ikuti kisah persahabatan mereka dalam Dear Mr. Kilmer oleh Anne Straff. Pernahkah anda menulis surat atau mempunyai seorang pen pal? Pen pal ataupun pen friend merujuk kepada orang yang kita selalu berbalas menulis surat. Begitulah cara Richard Knight berhubung dengan idolanya Joyce Kilmer yang merupakan seorang penyajak terkenal dan juga seorang askar Amerika yang sedang bertempur di dalam Perang Dunia Kedua. Okey, jom kita mulakan. Pada permulaan cerita, Richard Knight pergi memburu bersama ayahnya yang dipanggil Pa dan abangnya yang bernama Gus. Sewaktu memburu rusa jantan, Richard seperti tidak mahu menembak tepat ke arah rusa yang berada di hadapannya. Richard dengan sengaja melepaskan tembakan yang tidak tepat dan ayahnya bertanya, "You missed that buck on purpose. Why, son?" Richard dengan rasa bersalah memberitahu bapanya yang dia tidak mahu membunuh binatang itu. Dia berkata, "I just couldn't do it. He was so fine and wild. I didn't feel like I had the right to kill him." Pada malam itu, Richard teringat kembali memori apabila pertama kali dia pergi memburu haiwan. Richard menangis kerana teringat atuknya yang pernah membunuh haiwan di hadapannya ketika dia berusia 8 tahun. Dia menulis sebuah sajak menggambarkan memori itu. "My crayons made it white and brown. Nature made it shy. God made it fleet of foot. But Grandpa made it die." Sajak yang ditulisnya disimpan rapi di dalam laci di biliknya kerana tiada siapa dalam ahli keluarganya yang tahu dia suka menulis sajak. Sedih kan? Tapi pada satu pagi April, Mrs. Hanson, iaitu guru bahasa Inggeris Richard, memulakan kelasnya dengan membaca sebuah sajak oleh Joyce Kilmer yang bertajuk Trees. "I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree." Di situ, Richard terfikir bahawa gaya penulisan sajaknya dan Joyce Kilmer agak sama. Mereka berdua minat menulis sajak yang bertemakan alam sekitar. Pada saat itu, dia rasa dia juga mahu sajaknya dibaca di hadapan orang ramai seperti Joyce Kilmer satu hari nanti. Tiba-tiba rakan sekelasnya yang bernama Abner menyampuk Mrs. Hanson dan berkata, "Sissy stuff." Yang bermaksud, hanya lelaki lembik je yang menulis sajak begitu. Mrs. Hanson menegaskan kembali bahawa Joyce Kilmer merupakan sukarelawan perang yang mendaftarkan dirinya untuk berjuang sebagai askar. Dari penjelasan Mrs. Hanson, Richard berasa yang dia telah menemui idola yang boleh dijadikan tauladan. Sekarang kita cerita pasal watak lain pula. Introducing. Pada suatu hari, waktu pulang dari sekolah, Richard terserempak dengan seorang budak perempuan kelasnya yang bernama Hannah Shermer. Hannah kelihatan sedih. Dan ini membuat Richard berasa hairan. Richard terlihat di atas buku nota Hannah ada contengan yang bertulis Dirty Hun. Perkataan itu merujuk kepada gelaran askar Jerman yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua.
Keluarga Shermer merupakan satu-satunya keluarga Jerman yang tinggal di Turtle Lake, Wisconsin. Oleh itu, Hannah telah diejek oleh rakan-rakannya. She is a Hun, isn't she? Her parents are both Germans, Abner berkata kepada Richard. Perkara ini menyebabkan Richard berasa sedih. Tapi Richard masih hayal dengan idolanya Joyce Kilmer. Jadi setelah pulang ke rumah, Richard menulis pucuk surat kepada Joyce Kilmer memberitahu beliau tentang hobinya yang suka menulis sajak dan bagaimana dia rahsiakan perkara itu dari ahli keluarganya. I write poetry for myself. It's not really fine poetry like what you write, but I do the best I can. I keep all my poems in a locked desk drawer. I never show them to anybody, not even Pa or my brother Gus or my sister Angie. Dia juga bertanyakan pendapat Joyce Kilmer jika dipatut memberitahu tentang hobinya itu kepada ahli keluarganya. Richard berharap Joyce Kilmer dapat membalas suratnya walaupun Joyce Kilmer bertugas sebagai seorang askar. Apabila dia sampai rumah, dia telah menerima sepucuk surat dari Joyce Kilmer. Di dalam suratnya itu, dia menyatakan bahawa Richard perlu berani dan memberitahu tentang hobinya menulis sajak. Joyce Kilmer menulis dalam suratnya, I enjoyed your letter and I sympathize with your predicament. It must be hard keeping your poetic dreams to yourself. You mustn't let fear of ridicule imprison you and make you deny who you really are. Be strong. Malam itu, Richard telah memberitahu tentang hobinya kepada ahli keluarganya. Ayahnya menganggap bahawa menulis sajak tidak mendatangkan apa-apa faedah. Gus, abangnya menganggap hanya budak lemah saja yang akan menulis sajak. Perbualan mereka bertukar kepada topik lain dan Richard sekali lagi berasa kecewa dengan jawapan dari ahli keluarganya. Susah kan? Gila, ahli keluarga macam tak nak dengar cakap. Pada masa yang sama, hubungan Richard bersama dengan Hannah semakin rapat. Hannah telah menjemput Richard untuk makan di rumahnya. Richard pula banyak berbual dengan ibu bapa Hannah tentang banyak perkara, terutamanya tentang sajak. Richard berasa gembira dia dapat berkongsi banyak pendapat dengan ibu dan bapa Hannah dan dia berasa diterima oleh keluarga Hannah. Pada suatu hari, abang Richard, Gus, telah memberitahu berita yang mengejutkan kepada ahli keluarganya. Gus memberitahu yang dia telah mendaftarkan dirinya untuk berkhidmat sebagai askar. Dia akan berangkat tidak lama lagi untuk menjalani latihan ketenteraan. Setelah abangnya berangkat dari rumah, Richard telah menerima satu lagi berita yang mengejutkan. Di akhbar, dinyatakan bahawa Mr. Kilmer telah terkorban. I'll never write another poem. Never, kata Richard, walaupun dia sedang memegang sebatang pensel. Akhirnya, bagi meluahkan kesedihannya, Richard mengarang juga sebuah sajak. Dan tajuk sajak itu ialah In Memory of Sergeant Joyce Kilmer. Richard telah berkongsi hasil tulisan sajaknya dengan keluarga Shermans. Mereka berasa sajak itu patut dikongsi dengan semua orang yang telah kehilangan seorang ahli keluarga mereka akibat perang ini. Mereka mahu Richard terbitkan sajak itu dalam akhbar. Dan tak disangka-sangka, akhbar The Turtle Lake Weekly telah menerbitkan hasil tulisan sajaknya itu kepada orang ramai. Dan seperti yang dijangka ayahnya, telah membaca sajaknya itu. Akhirnya, Perang Dunia Kedua telah tamat pada pertengahan November dan Abang Hannah, Otto, yang terlibat dalam perang pulang ke Turtle Lake. Abang Hannah disambut baik oleh orang kampungnya sama seperti askar perang yang pulang ke kampung mereka. Sekarang, Richard membaca sajak yang ditulis kepada keluarganya setiap malam di rumah mereka. Tambahan pula ada masa ayahnya yang akan memberikan cadangan lagi untuk memperbaiki lagi tulisan sajaknya. Dan ada kalanya dia akan hanya mendengar dan mengangguk-angguk tanda setuju. Begitulah cerita Dear Mr. Kilmer yang sangat menyentuh hati. Cerita ini memberikan kita pengajaran untuk tidak memberi tanggapan yang negatif terhadap orang lain tanpa mengenali mereka seperti yang dilakukan oleh rakan sekelas Richard dan Hannah. Okey, kita rehat dulu. Sebab lepas ini kita akan adakan game show. Jangan ke mana-mana.
Selamat kembali ke rancangan Mari Bercerita. Hari ini kita menerokai buku berjudul Dear Mr. Kilmer. Untuk rakan-rakan kita yang berada di tingkatan 5, gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini sangat ringkas dan mudah untuk kita fahami jalan ceritanya. Sajak yang digunakan juga banyak bertemakan alam sekitar yang membuatkan para membaca lebih jelas memahami latar belakang cerita ini. Jadi sekarang mari kita cabar minda kita dengan ejaan. Oh, dangerous. Kita mulakan dengan perkataan yang pertama, mediocre, yang membawa maksud of only average quality. Biasa-biasa je. Macam mana kita nak eja perkataan ini? Adakah seperti ini, mediocre atau mediocre? Sebutannya sama je. Tapi ejaannya menggunakan K ataupun C. Betul. C, M-E-D-I-O-C-R-E, mediocre. Contoh ayat yang kita boleh gunakan perkataan ini. Gus was a mediocre student, more concerned with sports and socializing than schoolwork. Okey, perkataan yang seterusnya, mischievous. Ataupun ada juga yang pernah dengar orang sebut mischievous, yang bermaksud nakal. Mischievous, nakal. Jadi, cara kita eja mischievous ini adakah M-I-S-C-H-I-E-V-E-S atau ada O-U-S di ujung? Mischievous atau mischievous? Okey, dah dapat? Betul, mischievous. Mrs. Hanson smiled a mischievous smile. Senyum nakal cikgu dia. Perkataan yang seterusnya, groan. Maksudnya, ini bukan saya mengeluhkan anda semua tahu tak? Itulah maksud groan, mengeluh. Okey. Jadi macam mana kita nak eja perkataan groan ini? G-R-O-A-N atau G-R-O-N? Ada A ke? Bukan kalau ada A dia jadi groan ke? Wah, berjaya. Tak tertipu. Bagus. Memang G-R-O-A-N, groan. Several students groaned with disapproval. Perkataan yang seterusnya, despicable. Ini lagi satu perkataan yang lagi kita tekankan mimik muka geli hina tu. Baru kita faham apa betul maksudnya perkataan despicable. Tapi ejaan dia macam mana? D-I-S-P-I-C-A-B-L-E atau D-E-S-P-I-C-A-B-L-E? Despicable atau despicable? Yes. Sebutannya sama kan? Tapi memang ejaannya menggunakan E, D-E-S-P-I-C-A-B-L-E. Contoh ayatnya, I just don't understand why people do such despicable things in the first place. Perkataan seterusnya, peculiar. Yang bermaksud pelik, tapi pelik yang jenis baik. Begitu kan? Peculiar. So, eja dia macam mana? P-E-C-U-L-I-A-R atau P-E-R-C-U-L-I-A-R? Peculiar atau peculiar? Banyak pula emphasis kan kalau ada R tu. Betul, tak ada R. P-E-C-U-L-I-A-R, peculiar. Richard felt a peculiar urgency to send this letter right away. Baiklah, itu sahaja masa. Yang penting adalah latih. Kita harus latih diri kita sebut. Gunakan perkataan-perkataan ini apabila menulis ataupun bercakap. Okey? Kita berehat dulu. Jumpa sebentar lagi. Selamat kembali ke Mari Bercerita bersama saya Sharifah Alea, dan sekarang kita akan menyelami karakter-karakter ataupun watak-watak menarik yang ada di dalam cerita ini, novel Dear Mr. Kilmer. Watak utama ataupun protagonis Richard Knight, dan digambarkan sebagai seorang yang penyayang dan sensitif. Seorang pencinta haiwan dan berasa haiwan tidak patut dibunuh dengan sengaja untuk suka-suka. Dia terbayang sewaktu dia berumur 8 tahun, nangis melihat seekor rusa mati ditembak ketika memburu bersama Atun. Selain itu, dia juga merupakan seorang yang sangat sensitif terhadap orang sekeliling.
Dia berasa amat kesian kepada Hannah Shermer yang menangis lepas kelas apabila pelajar di kelasnya membuli dia dengan menulis perkataan yang tidak elok, dirty hand di atas buku notanya. Selain dari itu, Richard bukanlah lemah seperti yang disangka. Dia juga seorang yang sangat berani. Okey? Berani. Baiklah, kita ke watak sokongan pula Hannah. Tukar warna ya. Okey, Hannah ni merupakan karakter yang ditonjolkan di dalam cerita ini sebagai seorang yang cantik dan bijak. Namun begitu, Hannah Shermer merupakan seorang yang penyabar. Sangat penyabar. So, sabar. Lebih sabar je lah, kita pendekkan perkataan dia. Dia sangat sabar orangnya, penyabar orangnya. Right? Walaupun dibuli, tapi dia tetap faham keadaan itu terjadi kerana adanya Perang Dunia Kedua, mangsa keadaan. Oleh itu, dia hanya berharap untuk peluang berakhir agar keluarganya tidak lagi dipandang serong oleh masyarakat sekeliling. Watak sampingan yang seterusnya, Joyce Kilmer. Merupakan watak yang sangat penting dalam buku ini. Ialah tajuknya pun ada sebut nama dia kan. Jadi, Joyce Kilmer, kita letak Kilmer. Seorang penulis di akhbar New York Times dan merupakan seorang penyajak yang terkenal. Dia merupakan karakter yang banyak memberi dorongan untuk Richard meneruskan usahanya dan minatnya dalam menulis sajak. Dia juga seorang yang banyak memberi kata-kata semangat kepada Richard untuk menjadi lebih berani dan berkongsi karyanya dengan orang lain. Dalam satu petikan suratnya kepada Richard, dia berkata dia juga merupakan orang yang patriotik, yang sangat cintakan negaranya. So, dia penyokong. Penyokong kuat minat dan juga bakat Richard. Dan juga patriotik. Joyce Kilmer telah menawarkan dirinya untuk menjadi askar untuk berjuang dalam perang dan akhirnya mati terbunuh di France ketika berperang. Kematiannya meninggalkan kesan yang sangat-sangat pelik kepada Richard yang mendorongnya menulis sebuah sajak bertajuk In Memory of Sergeant Joyce Kilmer. Sajak inilah yang akhirnya membuat Richard diterima oleh keluarga dan komunitinya sebagai seorang penulis sajak. Sekarang kita ke watak antagonis pula. Mereka berdua ni, punya nakal, sangat jahat terhadap rakan-rakan sekelas, terutamanya Hannah Shermer. Yes, Abner dan juga Harry. Abner telah menulis perkataan dirty hand atas buku nota Hannah kan. Mereka juga menyatakan bahawa menulis sajak hanya untuk orang yang lembik saja. Kira Richard pun dia nak bully juga. Cuba untuk bully Richard tapi tak berjaya. Richard berjaya menapis ejekan mereka. Ternyata kesemua tindakan mereka memang salah dan tidak patut dicontohi. Nakal tu tahap yang no. Ini kerana perbuatan mereka sangat mengecewakan hati rakan sekelilingnya dan mungkin juga meninggalkan kesan trauma. Jadi jangan terikut. Oleh itu, perlulah kita sentiasa saling memahami dan toleransi antara satu sama lain. Jadi kalau anda lihat orang yang dibuli, apakah yang anda harus lakukan? Adakah anda akan mempertahankan mangsa buli dan ambil tindakan? Yes, bagus. Itulah cara. Mari kita sama-sama hentikan buli agar hidup lebih harmoni. Kalau nampak orang sedang buli, laporkan kepada pihak atasan ataupun pihak yang berkuasa. Okey? Safety in numbers, people. Alright? Okey, no bully ya. Kita dah banyak berbincang mengenai dia, Mr. Kilmer, karya Anne Schraff. Sekarang masa untuk soalan misteri kita. Okey, ada pelbagai soalan dalam ni mengenai buku ini. Jadi mari kita jawab bersama. Yang pertama, di manakah Gus, Pa dan Richard pergi memburu? Multiple choice. Kawan-kawan, senang sikit hari ni ya. A, di pantai. B, di dalam hutan. Ataupun C, di belakang rumah. Kalau kita fikir memburu di pantai, bukankah dipanggil memancing namanya? Jadi, B lah jawapan yang kita cari, di dalam hutan. Soalan seterusnya.
Okey, mereka pergi memburu pada musim apa? A. Sejuk. B. Panas. C. Bunga. D. Luruh. Jawapannya musim sejuk. Tak tahulah kenapa dia sanggup. Bukan sejuk-sejuk pergi menembak. Oh, sejuk. Soalan seterusnya. Apakah memori sedih yang dilalui Richard ketika dia berumur 8 tahun? A. Kematian pakciknya. B. Kematian haiwan ternakan. C. Kematian datuknya. Ataupun D. Rusa yang ditembak mati oleh atom. Yeah. Jawapannya adalah D. Rusa yang ditembak mati oleh atomnya. Okey. Soalan seterusnya. Bagaimana dia menghilangkan rasa sedihnya itu? A. Menyanyi. B. Berlakon. C. Menulis sajak. Ataupun D. Menari. Ambul. Masa sedih-sedih. Larat ke nak menari? Jawapannya adalah C. Menulis sajak. Bagus. Dan tanya kalau anda semua berjaya menjawab semua soalan tadi dengan betul. Kalau tidak, kalau ada satu dua yang miss sikit, tak apa. Tak salah pun. Tak nakal pun. Hanya perlu mendalami lagi novel Dear Mr. Kilmer ini dan memahaminya. Okey? Semoga berjaya. Baiklah, itulah dia novel Dear Mr. Kilmer. Saya harap apa yang kita bincangkan tadi dapat membantu anda sedikit sebanyak memahami buku ini dengan lebih mendalam. I really enjoyed this book. Jadi jangan lupa untuk terus membaca dan terus membuka minda anda melalui bacaan. Dan jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.